A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Muslimin, muslimat, penonton yang dirahmati Allah yang saya muliakan, yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas, terusnya penyelaras Haji Muhammad Arsyad Degong. Apa khabar Tuan Haji Arsyad? InsyaAllah, moga-moga sihat semuanya. Tuan-puan dirahmati Allah, tuan-puan yang dirahmati Allah yang menonton kita pada malam ini pun moga-moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ini kita ceramah online kita ditaja oleh yang berbahagia Tuan Haji Arsyad dan timnya dan rakan-rakan penaja dia. Moga-moga Allah rahmati kita punya rakan-rakan penaja ni, tuan-puan dirahmati Allah. Dan insyaAllah panel jemputan kita bersama-sama pada malam ini dengan berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas adalah iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Zawawi Yusof. Ini juga di antara pendakwah ilmuwan kita yang tersohor juga, yang akan bersama-sama berganding malam ini, tuan-puan dirahmati Allah. Tanpa membuang masa, sebelum kita teruskan kepada sesi kita ceramah online, kita akan mulakan dengan bacaan. Kita teruskan dengan bacaan Al-Quran kita pada juzuk yang ke-7 pada muka surat 130 surah Al-An'am ayat yang ke-19 hinggalah kita akan baca ayat yang ke-35 insya-Allah. Baik. Malam ini saya yang akan memimpin bacaan Al-Quran ini bersama dengan penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذي كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن
الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-puan rahmati Allah, penonton yang dirahmati Allah, selesai sudah bacaan surah Al-An'am sebentar tadi, juzuk yang ke-7, dan insya-Allah pada malam akan datang kita akan sambung pula pada ayat yang ke-36 dan seterusnya insya-Allah. Baik, sidang penonton yang saya hormati, yang saya muliakan, seperti biasa malam ini kita bersama dengan panel kita yang baharu, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Zawawi Yusof, di atas jemputan tajaan program kita ceramah online pada malam ini bersama dengan tuan rumah kita, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dan insya-Allah pada malam ini tajuk perbincangan kita, sekitar mengenai hijrah lagi tuan-puan yang dirahmati Allah. Hijrah ke mana, dari mana ke mana? Itu kita punya tajuk. Hijrah dari mana ke mana? Menjadi persoalan pada pada malam ini. Pagi pula, minta maaf tuan-puan. Kebetulan cerah pula kan kat belakang tu kan. Baik. Lagi-lagi Tuan Haji Arsyad pun cerah belakang tu, ada bendera. Ini sempurna nak menyambut 31 Ogos ni, semangat merdeka ni tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita memulakan, jomlah kita sembang-sembang dengan Tuan Haji Arsyad. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji Arsyad. Alhamdulillah, tetamu kita sudah masuk bersama dengan kita. Ini penyelaras kita, ini panel kita pun dah bersiap sedia. Sebelum tu kita serahkan kepada Tuan Haji Arsyad, mungkin ada sepatah dua kata untuk memulakan, untuk nak beri ucapan untuk program kita pada malam ini. Dipersilakan Tuan Haji Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dai Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz Muhammad Zawawi yang sekarang dalam pergi Mekah agaknya. Allah semoga kita semua sihat, insya-Allah kita dapat menonton malam ini panel kita yang hebat dan Allahu Akbar juga hebat insya-Allah, dan moderator kita pun hebat, insya-Allah kita sama-sama dengar dan teliti apa yang mereka sampaikan, insya-Allah. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada penonton semua, insya-Allah. Allah semoga semua manfaat untuk hari ini, insya-Allah. Wallahu alam, insya-Allah. Baiklah tuan-puan dirahmati Allah, panel kita pun sudah bersedia pada malam ini. Dan insya-Allah sebelum tu kita tanya dulu apa khabar yang bahagia Datuk Ustaz Kazim. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, kurang sihat. Suara serak lagi Datuk. Allahu Akbar. Suara serak. Dia vertigo dia pening. Pening. Allahu Akbar. Baik. Nasib baik ada Ustaz Zawawi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, apa khabar yang berbahagia Ustaz Datuk Muhammad Zawawi? Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Khabar bahagia. Sebab siapa yang bahagia, belakang tu saya bahagia. Belakang tu Kaabah tu, masya-Allah. Rindu sangat. Rindu nak ajak Ustaz Kazim pergi Mekah. Insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Dengar cerita dah buka dah dia punya ni. Kita tunggu arahan daripada pihak pemerintah je, daripada Malaysia pula untuk dah buka. Malaysia tak buka. Tak buka lagi Malaysia. Mekah Saudi dah buka dah tuan-puan dirahmati Allah. Jadi apapun, alhamdulillah, tanpa membuang masa lagi tuan-puan yang dirahmati Allah,
Saya serahkan kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk memulakan mukaddimah tajuk kita pada hari ini. Hijrah dari mana ke mana? Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Dai Ahmad selaku moderator. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Arsyad, yang saya muliakan Al-Fadhil Datuk Muhammad Zawawi, seterusnya penonton-penonton FB Live kita pada malam ini. Kita doakan kepada semua diberikan kesihatan, kebaikan. Sama-sama kita doakan juga kepada Puan Mawar Edi dari Kota Baru, Kelantan yang tidak sihat, yang perlu mendapatkan rawatan doktor. Kita doakan supaya Mawar Edi diberikan kesembuhan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ni saya kurang sikit sejak daripada semalam saya jadi pening balik Tuan Haji Arsyad, jadi tak stabil, jadi pening, nak goyah, nak kembang ya. Alhamdulillah. Tapi mungkin tidur tak cukup, air balancing tak betul kot. Ada semalam bangun terkejut, bangun subuh tu terkejut, terus bangun jalan terus jadi pening terus. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan semua kita diberkati oleh Allah. Terima kasih pada Datuk Zawawi yang sudi menerima undangan kita pada malam ini. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, kita lihat daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, peliharalah diri kamu, yakni daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada orang yang sesat yang boleh mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah sahajalah kamu akan dikembalikan kesemuanya, jami'a. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian dia akan memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Sidang hadirin yang saya hormati, di dalam ayat ini Allah Ta'ala berpesan kepada kita dengan satu pesanan. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, atas diri kamu semualah untuk menjaga diri kamu. Pelihara diri kamu. Daripada apa? Daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Sebenarnya dalam kehidupan kita tidak banyak pilihan. Pilihan kita adalah boleh tak boleh. Pilihan kita ialah salah ke betul. Pilihan kita ialah haram ke tidak. Pilihan kita mulia ataupun hina. Pilihan kita ialah elok ataupun tak elok. Itu saja. So, apa masalahnya dengan hidup? Boleh buat ke tak boleh buat? Haram ke halal? Dosa ke pahala? Kalau itu saja, jadi di mana kehidupan kita yang jadi sukar untuk kita memilih jalan yang baik? Lain kalau ada 1000 jalan. Jalan kita untuk nak jaga, ambil yang haram, ambil yang halal saja. Yang haram tolak. Selesai masalah. Ya Allah tak bagi, sudah. Jangan nak ambil. Yang Nabi larang, dah susah nak ambil. Jangan kata buat, hampir pun tidak. Kalau kita pegang yang itu,
Mudah tuan-tuan. Selagi mana halal, silakan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah pesan kepada kita, jaga diri kamu. Apa makna diri? Hujung rambut kita sampai hujung kaki kita. Jagalah daripada rambut kita. Mata, hidung, telinga, mulut, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. Jaga, jangan buat benda haram. Jangan lakukan benda-benda yang syubhah. Jangan lakukan benda yang boleh mendatangkan mudarat. Maka hijrah kita pada kali ini, tuan-tuan, kita nak merasakan bahawa aku nak jadi orang yang betul-betul jaga diri aku. Aku nak jaga betul-betul diri kita. Diri kita sendiri. Allah pesan, Allah amanah pada kita jaga diri kita. Mata yang kita nak melihat, nak menonton, amanahkan pada mata. Aku nak tengok benda baik. Telinga ni, aku nak dengar benda baik. Mulut nak bercakap benda baik. Tangan nak pegang, nak ambil, nak suap benda yang baik. Maka apabila kita mendapat keadaan sedemikian, kita akan dapat apa? Mudah-mudahan kita akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan jaga kita. Kamu dah jaga Allah, Allah jaga kamu. Maka kata Allah apa dia? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dan tidak ada siapa pun daripada orang yang sesat yang boleh menyesatkan kamu, yang boleh memudaratkan kamu, yang boleh menyusahkan kamu bila kamu sudah mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hijrah kita ni tuan-tuan ialah nak mencari hidayah Allah. Nak pegang hidayah Allah, nak dapat hidayah Allah. Kalau kita dah dapat hidayah Allah, tak ada siapa boleh bagi mudarat pada kita. Tak ada siapa yang boleh bagi mudarat. Jangan duk takut. Sebab itu bagaimana nak mendapat hidayah daripada Allah? Alaikum anfusakum. Jaga diri kamu semua daripada melakukan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Taala sebut, ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Maknanya tuan-tuan, yang kita nak dapat hidayah, yang kita nak jadi orang yang dipelihara oleh Allah dengan jaga memelihara diri kita sendiri, sebab itulah bekalan terbaik, sebab selepas ini kita semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikembalikan satu, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberitahu kepada kita semua, kata Allah, apa yang telah kita kerjakan. Selama ni mungkin kita duk sorok pada orang, selama ni mungkin kita duk simpan benda tak elok kita buat. Hari kiamat Allah buka. Hari ni juga, hari tu juga akan dibuka segala amalan baik kita, akan dihisap. Maka tuan-tuan, biarlah yang akan dikabarkan kepada kita. Fayunabbiukum, biarlah apa yang dikabarkan kepada kita nanti di hari kiamat ialah khabar-khabar yang baik sahaja sewaktu kita buat di dalam urusan dunia. Sewaktu kita hidup dalam dunia, biarlah pengkhabaran yang sampai kepada kita nanti adalah pengkhabaran yang baik. Kalau kita nak. Tapi kalau kita nak balasan kita buruk, pengkhabaran kita buruk di sana, terpulanglah tuan-tuan. Buatlah benda yang buruk dalam dunia ni, maka buruklah catatan dan akan dibuka catatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita ambil daripada surah Al-Maidah ayat 105. Pengajaran pertama, apa yang kita nak hijrah? Hijrah ke arah kebaikan. Dengan cara memeliharakan diri kita daripada melakukan yang tercela, yang dilarang, yang haram. Yang kedua, bila kita sudah mendapat hidayah daripada Allah, dengan sebab ketaatan kita tadi, Allah kata tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan kita. Dan yang ketiganya, ingat, kita semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hijrah yang pasti akan berlaku kepada kita.
biarlah sampai di sana nanti pengkhabaran yang baik ia akan sampai ke tangan kita dengan tangan kanan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberkati kita. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah. Muqaddimah yang menarik yang kita dapat pada pagi daripada malam ini tuan-puan yang dirahmati Allah mengenai hijrah dari mana ke mana yang perlu kita uruskan daripada dunia ke akhirat. Bagaimana kita nak memastikan diri kita terpelihara di dunia dan kita menjadi orang yang dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Itu masa nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik tuan-puan yang dirahmati Allah, daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-105. Terima kasih yang bagi Datuk. Baik, kita berpindah kepada panel kita yang kedua tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang berbahagia Datuk, di dalam Al-Quran, saya lupa ayat keberapa, saya minta maaf. Tapi ada satu kisah yang menarik yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran mengenai ada satu orang manusia yang dihumban ke dalam neraka. Kemudian malaikat tanya, kenapa kamu dihumbankan ke dalam neraka? Dia kata dulu dia sibuk dengan dunia sehingga kan dia tak sempat nak mengubah diri dia. Dia nak menjaga diri dia untuk ketaatan pada Allah, menjaga agama dia, dia tak sempat dia kata. Sehingga kan malaikat menjawab kepada lelaki tersebut, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini terlalu luas untuk engkau berhijrah, untuk engkau menjadi baik? Mengapa engkau tak berusaha untuk berhijrah? Daripada ayat tersebut yang berbahagia Datuk Ustaz Zawawi, Ustaz Muhammad Zawawi. Jadi bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita supaya kita tak jadi seperti orang yang menyesal seperti ini? Dipersilakan yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Zawawi, dipersilakan. Ustaz minta maaf Ustaz. Ustaz mute tadi Ustaz. Ustaz boleh buka mute Ustaz. Betul. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seronok dengar Datuk Kazim ceramah. Termute tak perasan. Terima kasih Datuk. Terima kasih Da'i. Terima kasih Syekh Arsyad. Terima kasih penaja kita. Alhamdulillah, Ustaz Kazim ni walaupun dia tak sebut tadi cerita hijrah, apa maknanya, tapi cara definisi ayat yang disebut itulah antara makna hijrah. Okey, yang keduanya, bila kita sebut hijrah ni, apa nama tu, Tuan Pengurusi tanya tadi, sebenarnya itu ayat daripada, tak silap saya, ayat Suratul Nisa. Ya. Ayat Suratul Nisa tak silap saya lah. Dan dia ada cerita hijrah tu daripada 97, 98, 99 sampai 100. Ayat dia berkisah tentang amaran Allah kalau siapa-siapa sahabat yang tidak berhijrah. Jadi rupanya kalau dia mati, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, nanti bila orang tak berhijrah di zaman Nabi, dia dianggap sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri sebab tak dengar cakap Nabi Muhammad. Kemudian malaikat tanya, qalu fima kuntum. Dia kata, ni kenapa ni? Kenapa tak pergi mana-mana? Dia kata, qalu kunna mustad'afina fil ardi. Kami orang lemah. Sebenarnya dia tak lemah. Sebab yang ada tu dia nak hidup selesa, tak nak tinggal harta, tak nak tinggal tanah. Sebab anda tahulah, tanah Mekah tu dia punya mahal daripada dulu sampai sekarang mahal dia. Dan kemudiannya dia kata, malaikat tanya dia balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukan ke bumi Allah luas? Jadi fatuha jika kamu berhijrah. Jadi contoh gini, message hijrah tu ialah apa dia? Allah nak minta umat, pertama sekali tujuan hidup kita, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk sembah Allah dan menyembah Allah dalam dimensi yang luas. Islam kena sempurnakan zaman tu. Jadi kalau duduk Mekah, Islam tak sempurna, tak nampak cantik, sebab dia daripada peribadi, negeri, negara, masyarakat, perang sampai sebagainya. Di Mekah semua bersembunyi. Jadi sebab tu Allah perintah pergi ke Madinah. Jadi orang yang tak pergi tu dikira salah. Kenapa? Sebab mereka terlalu utamakan senang. Kalau nak utamakan harta sehingga lupa tujuan
tujuan hidup beribadat dan berubah tu. Jadi hari ni ada juga orang yang macam tu. Dia kata apa? Dia kata saya kerja tempat haram ni, kalau saya tak kerja, saya nak cari makan kat mana? Orang yang cakap macam tu, sebab hijrah ni pertamanya, dia kena percaya. Sebab hijrah ni ialah gandengan allazina amanu wa hajaru wa jahadu. 3 bergandengan tu, iman, hijrah dan jihad. Dan satu lagi, dalam hijrah, kita bukan percaya pada Allah saja. Kita kena percaya pada janji-janji Allah. Jadi kalau orang kata saya nak kerja macam mana ni? Saya ini je kerja saya ada. Orang ni macam dia tak percaya kepada janji Allah. Sebab Allah sebut di belakang tu, Allah kata وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Allah janji hidup dia akan lebih terbuka, lebih jelas, kemudian rezeki lebih murah. Memanglah orang Mekah asalnya tertindas, pergi ke Madinah bebas. Orang Mekah asalnya nampak hina. Pergi ke Madinah, mereka dimuliakan. Orang Mekah asalnya sempit hidup, pergi ke Madinah, mereka ada negeri, ada negara dan sebagainya. Jadi dia percaya pada janji Allah. Jadi orang yang tak nak hijrah tadi, pertama hijrah ni, tuan-tuan, dalam Quran ada 31 kali ayat hijrah yang Allah sebut. 31 kali. Antaranya makna meninggalkan dan sebagainya. So Ibnul Athir, seorang pakar sejarah, dia kata makna hijrah bagi dia ialah tarku, meninggalkan. Antaranya meninggalkan al-makan, tempat. Yang keduanya meninggalkan al-halat, mana-mana tempat yang menghalang dia sembah Allah. Dia nak sebarkan agama, meninggalkan keadaan-keadaan yang menyusahkan agama dia. Al-mu'awwiqat dia panggil. Kemudian meninggalkan al-ashkhas, orang tertentu yang menghalang. Meninggalkan dunia dan sebagainya lah. Jadi apabila kita baca ayat tadi, orang tak nak berhijrah, maka hijrah di zaman Rasulullah tu Allah bagi peluang panjang, lebih kurang 7-8 tahun. Lepas tu Allah tutup. Jadi Allah tutup walaupun Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi, cuma sekarang masih lagi terbuka. Jadi minta maaf, saya nak sebut dulu. Nak pergi ke Mekah hijrah zaman dulu bukan senang. Yang pertama tinggalkan keluarga. Yang kedua pergi ke Madinah, tak tahu masa depan kat Madinah. Duduk kat mana, makan kat mana, kawan siapa dia, nak hidup lama apa dapatnya. Okey, mereka tak tahu tapi kerana mereka percaya pada janji Allah. Jadi hari ni kalau orang tak nak berubah, yang pertama sekali, contoh kalau tempat kerja sebagai contoh orang ni kalau tempat kerja ada, kalau anda tak nak berubah sama ada anda kena berubah ataupun anda kena berubah tempat kerja. Sebab bila anda tak berubah, anda akan jadi mangsa kepada perubahan. Jadi balik kepada hijrah tadi. Hijrah Allah gandingkan dia dengan iman, yang keduanya dengan hijrah dengan jihad. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk saya buat kesimpulan, maka hijrah sekarang dia kena, pertama sekali dia kena hijrah, dia sebab nak berubah sekaligus kita tak mampu. Dia ada 4 elemen. Sebab nak berubah kita nak jadi macam Aladdin yang sekali tekan je zap jadi ustaz, sekali tekan je jadi ustazah, jadi penceramah. Dah, sebab kita kadang berubah, hari ni berubah, besok balik semula. Jadi kita ada 4 perkara kena halang. Yang pertama saya biasa sebut, yang pertama kita kena isi head, heart, hand, habit. Head, kita kena ada ilmu, tolong dalami ilmu. Paling kurang ilmu apa? Anda kena tahu ilmu tentang hati awak duduk kat mana. Awak punya hati tahap hati mati ke, hati bersih ke, hati berpenyakit. Satu. Yang kedua, heart. Hati anda iman, kena isi dengan iman. Dan iman ni ialah percaya dengan yakin. Iman tu bertukar kepada amal soleh. Dia kena tukar kepada biasa-biasa buat. Lepas tu kena hadapi ujian. Yang ketiganya hand. Hand tu dia kena buat betul dan betul-betul. Dia bukan main-main. Dan yang ketiganya, dia kena lahirkan habit. Habit tu akhlak berubah. Jadi kalau ada 4 serentak tu, dia berubah pula. Yang pertama, kalau nak berubah bila? Anda kena berubah. Mungkin kena berubah tu kena ambil sikit-sikit. Yang keduanya, kalau tak sikit-sikit, anda kena mula sekarang. Jangan tunggu lama-lama. Dan yang ketiganya, bila kata nak berubah, anda kena istiqamah. Wallahu a'lam. Muqaddimah Ustaz. Baik, alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cantik juga tuan-puan yang dirahmati Allah mengenai kupasan yang disampaikan oleh yang berbahagia
Ustaz Datuk Zawawi sebentar tadi, tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik. Terlalu banyak poin-poin yang kita dapat, yang di antara yang saya nak highlightkan di sini adalah mengenai bagaimana Allah sebut berkaitan dengan hijrah sahaja ada 31 kalimah di dalam Al-Quran. Bahkan gandingan hijrah itu digandingkan dengan amanu dan wajahadu. Maknanya kata ada beberapa elemen yang perlu digabung di dalam pembentukan hijrah untuk berubah jadi lebih baik ni, tuan-puan yang dirahmati Allah. Bahkan di antara perkara yang perlu kita buru di dalam hijrah kita adalah di antaranya ilmu iman, perubahan yang bersungguh-sungguh dari sudut akhlaknya dan sebagainya, tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik. Alhamdulillah, cantik tuan-puan yang dirahmati Allah. Kita berpindah kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Sebelum tu, tuan-puan yang dirahmati Allah, jika ada persoalan yang ingin tuan-puan berikan kepada kita pada malam ini, insya-Allah saya akan bacakan soalan-soalan tersebut bersama-sama dengan panel kita pada malam ini. InsyaAllah panel kita akan jawab soalan-soalan tuan-puan pada malam ini. Baik. Yang berbahagia Datuk, jadi tadi kita dah sebut dah mengenai ayat Al-Ma'idah 105, kemudian surah An-Nisa daripada ayat 90 ke 100 tadi yang disebutkan oleh Ustaz Zawawi. Jadi saya nak ketengahkan lagi mengenai cabaran-cabaran di dalam berhijrah di zaman kini, kini. Iaitu kadang-kadang seperti mana yang Ustaz Zawawi kata tadi, Datuk Ustaz Zawawi kata, kadang-kadang ada halangan-halangan yang menyukarkan kita untuk berubah sekarang. Jadi adakah berlambat-lambat di dalam hijrah ni tadi yang menyebabkan seseorang itu tidak lagi berpeluang untuk berhijrah pada masa akan datang? Mana kata kalau dia tak berubah bulan Muharram ni, mana kata tak ada ruang lagi dekat Safar dan sebagainya. Jadi macam mana pandangan yang berbahagia Datuk? Baik, terima kasih Naib Ahmad, Yang Mulia Datuk Zawawi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Penghijrahan sekarang ini yang kita kena lakukan ialah melibatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kita. Takut kita masih lagi ada unsur-unsur syirik di dalam akidah kita. Kepercayaan kita kepada Al-Quranul Karim. Sebab itu kena bersegera kita ni kembali balik pada landasan yang sebenarnya. Kebergantungan kita kepada Allah dan kekuasaan Allah itu jangan kita sekali-kali nafikan. Kerana dua sebab ini, kalau dibiarkan lama-lama, kalau dibiarkan, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah orang dia tak nampak syirik tu. Dia hanya nampak syirik ni semua tu pekong. Dia hanya nampak syirik ni bila dia gantung tali-tali ke, kalimah-kalimah ke, tangkal-tangkal ke, yang menyesatkan. Dia tak lihat lagi kebergantungan kepada makhluk, kebergantungan kepada benda yang mengatakan bahawa itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Langsung Tuhan tak disebut, tak diminta, tak dipohon. Itu juga merupakan suatu bentuk kesyirikan. Dan akibat daripada benda itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala menurunkan azab dan balak kepada kita. Perkara ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-An'am. Pada ayat yang ke-60, pada ayat yang ke-63. Allah Ta'ala jelaskan kepada kita tentang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katakanlah, Qul ma yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjayna min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Wahai Muhammad, katakanlah, ma yunajjikum min zulumatil barri wal bahr, siapakah yang boleh menyelamatkan kamu daripada bencana di laut, di darat dan di laut? Allah tanya kepada kita, ma yunajjikum, siapa yang boleh menyelamatkan kamu min zulumatil barri wal bahr, daripada kegelapan di daratan dan di lautan, azab, kesusahan di darat dan di laut. Siapa yang boleh tolong kamu? Betul tuan-tuan, hari ini kita bukan cakap azab di darat,
Azab di laut pun dahsyat. Sekali berlaku tsunami, letupan gunung berapi di laut, tempiahnya beratus ribu mati jadi tsunami. Gunung Merapi meletup di dalam laut, dasar laut. Tapi tempiahnya ke daratan pergi dia. Kata Allah, siapa yang boleh selamatkan kamu? Maka pada masa datangnya musibah, datangnya darurat, maka berdoalah manusia ni. Tad'unahu tadarruan wa khufyah. Berdoa merayu kepadanya dengan merendah diri, dengan secara sembunyi dan terang-terangan. La in anjayna min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sekiranya engkau ya Allah menyelamatkan kami, maka pasti kami akan menjadi orang yang bersyukur padamu. Lanakunanna minasyakirin. Bila diuji dengan kesusahan, bila diuji dengan balak bencana, pakai doa semua. Kalau kami diselamatkan, kami akan jadi orang yang syukur padamu ya Allah. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Kemudian katakanlah, yang menyelamatkan kamu semua daripada balak di dunia ini, wa min kulli karbin, daripada segala jenis benda dan segala jenis kesukaran, hanyalah Allah. Huwal qulillah Allahu yunajjikum. Qul Allahu yunajjikum. Hanya Allah yang boleh menyelamatkan kamu. Hanya Allah yang boleh menyelamatkan kamu minha wa min kulli karbin, daripada segala musibah, daripada segala kesusahan, kesukaran. Tetapi kata Allah, summa antum tusyrikun, kemudian kamu masih lagi berlaku syirik kepada Allah. Ini dia tuan-tuan. Allah sebut yang boleh menyelamatkan kita daripada musibah ini ialah Allah. Tapi kamu masih berlaku syirik pada dia. Allahu Akbar. Macam mana Allah nak tolong kita ni? Dah 2 tahun dah kita diuji dengan musibah ni. Bukan makin baik, makin teruk nampak ni. Mati makin banyak. Yang terkena makin banyak. Tidak maukah kita kembali balik kepada Allah? Sampai bila kita nak mengatakan hanya itu saja ubat dia? Ya ke tuan-tuan? Ya ke tuan-tuan? Akidah kita macam itu. Di mana yang kata akidahnya balik pada Allah? Gunakan cara Allah. Ya Allah redha. Makhluk tidak akan dapat menyelesaikan masalah makhluk. Allah kata apa? Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Dalam masa yang sama, maksiat masih berleluasa, kedai judi masih banyak. Tak ada macam tak ada apa. Minum arak macam biasa, kilat arak beroperasi macam biasa. Tak ada apa, biasa. Oh, kalau begitu bukan darurat lagi lah. Pakai duit elok, ya buat benda-benda yang tak betul. Kalau betul kita berada dalam keadaan musibah, tak ada dah benda-benda tu. Semuanya sujud minta pada Allah. Balik kepada Allah. Yang ni ya Allah nak ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dalam masa yang sama kita masih melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Unzur kaifa nusarrifu al-ayat la'allahum yafqahun. Ada 4 balak yang Allah Ta'ala kata akan ditimpakan kepada kita. Dan 4-4 itu, 4-4 itu sedang berlaku kepada kita. Allah berkata, dialah yang berkuasa. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum.
katakanlah bahawa Allah lah yang berkuasa menghantarkan kepada kamu azab. Azaban min fawqikum. Azab daripada sebelah atas kamu. Au min tahti arjulikum. Ataupun di sebelah atas, ataupun daripada sebelah bawah kaki kamu. Ataupun kata Allah, al-yalbisakum syi'a. Ataupun dia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Dia merasakan sebahagian kepada kamu akan keganasan dan kekejaman sebahagian yang lain. Allahu Akbar. 4 benda ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Apabila manusia tidak kembali membetulkan balik yang tak betul. Pertama kata Allah, akan ditimpakan azab daripada atas kepala kamu. Hari ni nak menyawa pun takut, nak menapas pun takut. Tak lama lagi telinga pun kena tutup ke mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua kata Allah, akan datang balak daripada kaki kamu. Hari ni kita nak melangkah pun takut. Daripada bawah kaki kamu, daripada bumi kamu akan keluar masalah. Atas timbul masalah, bumi timbul masalah. Dan kata Allah, akan ditimpakan kepada kamu musibah, dijadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah. Bukankah ini sekarang sedang berlaku? Di tengah-tengah kemelut penyakit, wabak, manusia berselisih pendapat. Bergaduh. Tuan-tuan nampak ada ayat ini sebut pada kita? Dan Allah Ta'ala sebut, dan akan berlaku, kamu akan merasakan kezaliman di antara sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Allahu Akbar, Allah. Kezaliman berlaku. Double standard berlaku. Apabila tidak dipenuhi, diikuti dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah. Apa yang disebut oleh Allah dalam Quran nyata hari ini, tuan-tuan. Maka Allah memberi peringatan kepada kita. Unzur, tengoklah. Kaifa nusarriful ayat. Bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami. La'allahum yafqahun, supaya mereka itu memahami. Kenapa jadi macam itu? Azab sedemikian jadi macam itu kerana apa? Wa kadzdzaba bihi. Kerana mereka itu mendustakan Al-Quran. Qaumuka wa huwal haqq. Sedangkan ia adalah benar. Wa kadzdzaba bihi qaumuk. Mereka mendustakan Al-Quran. Siapa dia? Qaumuka, qaummu. Umatmu mendustakan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah benar. Wa huwal haqq. Qul lastu alaikum biwakil. Maka wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, aku bukanlah orang yang ditugaskan untuk menjaga. Aku bukanlah orang yang ditugaskan menjaga urusan kamu. Buatlah. Tugas aku menyampaikan saya. Kamu tak nak ikut Al-Quran, maka itulah 4 balak akan sampai kepada kamu dan kita sedang merasainya. Sidang hadirin yang saya hormati, inilah hijrah yang kena ada sekarang, tuan-tuan. Iaitu kembali balik mempercayai, meyakini, mengamalkan apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah sebut dah siapa kawan kita yang patut dijadikan kawan. Siapa yang jangan diambil nasihat mereka. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah An-Nisa. Siapa musuh kita yang sebenarnya. Sayang tuan-tuan, musuh-musuh kita dijadikan rakan kita untuk diambil cara nasihat. Sehinggalah menasihati kita dalam bab agama sekalipun. Terang-terang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Kita duk baca dalam tahlil, duk baca doa wirid. Rabbana la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina. Kita duk baca tu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Habiskan ayat tu. Tolong kami ya Allah daripada golongan itu.
golongan itu sekarang yang diambil sebagai penasihat. Sedangkan Allah kata, minta tolong dengan Allah, selamatkan daripada golongan itu. Sidang hadirin yang saya muliakan, maka apa yang berlaku tidak akan dapat selesai jika kita tidak hijrah kembali ke arah yang lebih baik dan yang terbaik. Dan inilah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Suratul An'am ayat ke-63 sehinggalah pada ayat yang ke-66. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam. Wallahu alam, tuan-puan yang dirahmati Allah. Round yang kedua yang sangat luar biasa, tuan-puan. Malam ini kita dapat sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Apakah hijrah yang perlu disegerakan? Tak boleh lama-lambat. Hari ini juga kena lakukan. Kita tak boleh tunggu bulan depan, tahun depan dan sebagainya. Iaitu hijrah berkaitan dengan akidah. Kita takut, tuan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang disebutkan yang berbahagia tadi daripada surah Al-An'am. Takut-takut bila kita lambat melakukan hijrah dari sudut keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah datangkan balak daripada berbagai-bagai penjuru. Ini yang kita takut. Disebutkan seperti yang disebutkan yang berbahagia Datuk tadi sebentar tadi, iaitu daripada atas bawah, perselisihan antara kita, bahkan takut kita dizalimi, di kalangan kita menzalimi di antara kita. Ini yang kita tak nak berlaku, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita berpindah kepada soalan penonton, tuan-puan yang dirahmati Allah. Yang berbahagia Ustaz Datuk Zawawi, tadi ada penonton kita dia tanya, macam mana dengan masalah orang yang dia kata dari sudut akidah kita tak boleh lambat-lambat, kena segera. Ada yang dari sudut perubahan diri tu tadi. Dia kata tunggulah umur 60 baru saya berubah. Tunggulah 60 baru saya berubah. Tunggulah tua sikit, depan sikit baru saya berubah. Jadi macam mana? Adakah perlu bersikap seperti itu yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Zawawi? Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Da'i. Terima kasih Fadilatul Syekh Datuk. Sahaja jawapan yang hebat tentang akidah. Dan kita memang kena berubah ni tuan-tuan. Yang pertama sekali kita tengok satu ayat Quran, suratul Nisa tadi. Allah Ta'ala menyebut innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman. Bila sebut iman ni, macam Datuk sebut tadi, lepas iman dia ada cerita iman lah. Macam kita sebut pelajar, wahai pelajar sekalian, lepas tu mesti ada cerita bab belajar ke, hantar pergi tuition ke, cemerlang ke, itu belajar. Kalau kita sebut wahai pekerja, lepas tu mungkin ada cerita kerja, kena buang kerja, potong gaji dan sebagainya. Tapi bila sebut iman, maka Allah sebut walladzina hajaru. Orang beriman tu, tanda iman itu dia kena ada action dia kena berubah. Okay, dan Allah pula berubah dia pula, dia sebenarnya ada priority dia. Priority dia pertamanya macam disebut akidah. Akidah ni maknanya kita ni paling kurang akidah ni ikat. Biar kita terikat. Kita terikat selamatlah. Dia kalau akad dia tak kuat. Kalau akidah, dia simpulan yang tak boleh buat. Maknanya kalau anda mati je, baru boleh putus. Jadi bila contohnya anda nak main, anda nak berjalan, nak makan angin, makanlah, nak main bola, main. Tapi ingat, awak dah terikat dengan janji, awak ada sembahyang Zuhur. Itu tidak tu. Sekarang bila awak, sebab Zuhur tu ada, sebelum kita lahir Zuhur dah ada. Sebelum kita lahir dah ada dah. Jadi anda nak cari duit, carilah mana-mana pun. Tapi terikat. Jangan cari yang haram. Lepas tu terikat. Terikat apa? Terikat. Awak kena bayar zakat. Terikat. Itu akidah kita. Awak nak makanlah. Tapi ada bulannya awak tak boleh makan siang. Itu jadi yang tu memang tak boleh tidak. Jangan tangguh. Kalau nak tangguh boleh juga. Macam ustaz-ustaz sebut nak tangguh boleh. Saya tunggu dulu. Nak sembahyang sabar boleh. Tapi anda kena dapat kepastian daripada malakul maut. Awak sempat tak taubat nanti. Minta confirmation dulu.
saya sempat taubat, okey. Dan pula taubat tu mesti confirm lulus punya. Ataupun bila kita nak buat jahat pula, tapi dapat confirmation, masa roh nak ambil nyawa tu, biar aku sempat taubat dulu. Jadi sebenarnya masa depan adalah sesuatu yang kita jangan perjudikan. Lepas tu berubah, kalau budak-budak kecil okey lagi. Ni dah tua-tua renta ni, tua renta dah, berjanggut atas bawah dah. Yang tu pun nak buat macam budak-budak juga, nak slow motion. Tuan-tuan, berubah ni, apa nama tu, kita jangan tangguh-tangguh sebab yang namanya, okey, saya nak ulas dulu sebelum tu. Saya nak ulas dulu, orang berhijrah, orang beriman, kemudian orang berhijrah, kemudian orang berjihad di jalan Allah. Maknanya berjihad tu kerana Allah, bukan sebab nak glamour, bukan nak diet, bukan nak naik pangkat. Kemudian mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ini seronok ni. Jadi kalau anda tengok rahmat, anda sangat rugi kalau kita terlepas rahmat Allah. Dalam Quran, rahmat Allah ni, saya bukan menghitung tak, tapi memang pernah berceramah lah, lebih kurang 100 ayat cerita rahmat. Antara makna rahmat, dia gabungan Rahman, Rahim, gabungan tu. Jadilah rahmat. Rahmat tu makna kasih sayang Allah. Kalau manusia pula, rahmat ni ialah dia lembut hati dan al-ihsan ila al-insan. Al-ihsan ila al-insan. Dia nak buat baik kepada manusia. Jadi antara kebaikan kita kepada manusia ialah kita berubah. Bila kita kadang-kadang kita berubah, kita suruh orang berubah. Suruh anak berubah, suruh isteri berubah. Kita relax je tak berubah. Jadi kalau kita nak suruh orang berubah ni, jangan suruh banyak. Kita buktikan kita berubah. Sebab Allah janji, siapa berubah akan dapat rahmat. Rahmat ni, bila Allah sayang, saya buat contoh satu. Rahmat ni gini, Allah sayang. Rahmat dalam Quran ada makna taubat. Kita akan rasa nak taubat. Rahmat dalam Quran antaranya makna takwa. Dengan kita berubah tu Allah bagi takwa. Rahmat tu juga makna syurga. Allah bagi syurga. Dengan rahmat tu Allah bagi kemenangan. Sebab tu sahabat Nabi bila dipindah je Allah janji kamu dapat rahmat. Saya buat contoh satu. Contoh, jadi jangan tangguh dapat rahmat. Sebab kalau kita jumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada rahmat tu. Dia sebut rahmat. Kita semayang pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masuk masjid, kita pun baca rahmat. Sebab rahmat ni ada di mana-mana. Jadi kalau orang tak nak berubah, orang menolak rahmat. Saya buat contoh. Tuan-tuan tengok yang Ustaz Datuk sebut tadi, kita berakidah ada 7 orang Ashabul Kahfi. Mereka ni, dia pertahankan akidah dia, kemudiannya dia kalau dia tak jaga, dia akan kena syirik. Bagi dia rela mati daripada dia jadi syirik. Kemudian Allah suruh keluar, dia keluar rumah. Allah suruh pergi, Allah suruh pergi ke gua. Dia pergi ke gua dengan mudah. Dia taklah silap cari gua ke kemudian mutar kat situ, tak ada. Jadi dia bila dia buat kerana Allah, berubah sebab dia nak pertahankan agama. Sebagai contoh tu, dia nak selamatkan dia. Bagi mereka yang paling selamat ialah bukan kena bunuh. Yang paling selamat ialah bila iman dia selamat. Jadi nak iman selamat, tanda iman selamat allazina amanu wa amilus solihat. Jadi kalau beriman, ada orang beriman tapi tak beramal soleh. Contohnya beriman percaya, Allah percaya tapi sembahyang tidak. Nombor ekor beli juga. Pakai baju Melayu beli nombor ekor. Nombor ekor, ekor sama. Yang keduanya pula, ada pula beramal. Dia beramal tapi tak beriman. Amal kuat tapi munafik. Amal kuat tapi syirik. Macam Datuk sebut tadi tu. Jadi nak ceritanya, bila kita berubah ni, ya Ashabul Kahfi, dia masuk, dia minta, sebelum dia masuk gua, dia minta sekali je. Apa doa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah. Dia minta, ya Allah, kurniakan aku rahmat. Dia pun dah berubah dah tu. Dia tinggalkan kekayaan dia, dia tinggalkan adik-beradik, tinggal kawan, saudara mara, mak ayah dia. Kemudian dia lari untuk menyelamatkan akidah. Orang muda tak apa. So dia masuk, dia minta rahmat. Allah kata apa? Fadarabna ala adhanihim. Dia minta rahmat, tiba-tiba Allah tutup telinga dia. Tahu tutup telinga? Allah tidurkan. Pandai Allah sebut. Allah tak kata tutup mata, Allah kata tutup telinga. Sebab tidur ni bukan tutup mata. Ada orang mata tutup tak boleh tidur sebab musim bangga kat luar. Jadi Allah tutup telinga, maknanya Allah tutup telinga, maksudnya dia tidur tu dia tak tutup mata. Sebab dia tu bukan tidur. Tak apa, yang saya nak ceritanya, bila dia minta rahmat, tengok orang
tentera kerajaan cari dia. Bukan sikit tentera senjata. Yang kedua, orang nak bunuh dia. Yang ketiga, orang nak rejam dia. Lepas tu dia masuk gua. Dia masuk gua, makanan tak ada, minuman tak ada, aircon tak ada, teh tarik tak ada, udara tak cukup. Apa lagi? Apa dia? Internet pun tak ada. Internet pun tak ada, wifi tak ada, tilam tak ada, bantal tak ada. Tapi bila Allah bagi rahmat, apa rahmat dia? Rahmat dia tidur. Bila dia tidur pelik dia minta rahmat, Allah bagi tidur. Nampak macam tak betul. Tapi bila Allah bagi rahmat, dengan dia tidur tu, orang kafir tak cari dia. Bukan tak cari, masuk tak boleh, dia jumpa tak boleh masuk. Dia masuk je dia lompat keluar sebab takut. Yang keduanya, dia pun hilang takut. Yang ketiganya, dia tak fikir makan, dia tak fikir minum, dia tak fikir apa, malah dia tak minta pun umur panjang. Allah bagi umur panjang kat dia tu. Sebab apa? Sebab dapat rahmat. Dan akhir sekalinya, iman dia selamat, 309 tahun dia tidur, dan dia pula baju tak koyak, rambut. Kalau 300 tahun, kalau rambut panjang, Ustaz, sampai keluar gua, rambut tu keluar. Kuku bengkang bengkok keluar, bengkang bengkok keluar. Tapi bila Allah bagi rahmat, dia tak perlu fikir makan selamat, minum selamat, wifi pun tak ada, tak apa, internet. Malah 300 tahun dia tidur tu dalam ibadat semua. Jadi hari ni, bila kita nak berubah, kita tak yakin dengan janji Allah. Kita duduk terima janji hawa nafsu, nak seronok. Dan akhirnya, hari saya nak beritahu kepada penonton sekalian, anda nak berubah, jangan tangguh. Sebab bila anda berubah, janji Allah untuk dapat rahmat. Kalau nak antara cara dapat rahmat, yang pertama tadilah, anda kena beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah tu bila iman, kita jadi aman. Iman, aman, amanah, amin dengan ada iman. Yang kedua, nak mendapat rahmat, tolong jangan berpisah dengan Nabi Muhammad dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya lupa tuan-tuan. Iman tu Nabi Muhammad berubah dengan iman tuan-tuan. Bukan sahabat tu dia berubah sekaligus. 13 tahun Nabi piling iman tu. Sebab iman ni dia masuk dalam. Dia masuk dalam. Dia macam buat bangunan, dia piling, bam masuk dalam. Jadi proses iman, proses tak nampak. Jadi sebab tu, bila iman dah masuk, cinta Allah, cinta Nabi, akhirat, takut api neraka, semua ada. Bila dah ada semua, bila Allah perintah solat, dia boleh solat. Allah kata pergi. Allah kata tutup aurat, turun ayat aurat, berebu suami balik beli pakaian untuk tutup aurat suami. Kita hari ni, meja tutup, TV tutup, suami bini punya tak tutup. Banyak cerita. Jadi saya nak beritahu, sebab nak dapat rahmat tu, iman tu bila kita, betul kan? Satu iman. So bila kita nak berubah tu, dia, kalau iman kan macam pokok, saya banyak kali sebut. Iman ni macam pokok. Yang akar dalam tanah tu tak nampak. Akar dalam tak nampak. Sebab tu iman dalam hati tak nampak. Lepas tu dia ada dahan, ada pokok, ada bunga, ada buah, ada pucuk. Jadi tuan, bila anda tak semayang, sebenarnya orang tak semayang ni, tak nak semayang, masalahnya masalah akar, masalah iman. Rumah tangga khianat, suami khianat, isteri, masalahnya masalah iman. Masalah hari ni, masalah sosial, sebenarnya masalah iman. Apa lagi? Orang rasuah, masalah iman. Bila iman masalah, dia akan berjangkit dan sebagainya. Tapi orang kita, masalah akar ni orang tak ambil berat sangat. Kalau mati akar, orang tak bising sangat Ustaz. Tapi kalau mati pucuk, yang tu dia bising Ustaz. Mati pucuk dia bising. Sedangkan mati pucuk ni maknanya tak semayang. Itu masalah iman. Jadi sebab tu Rasulullah, dia masuk Mekah, Nabi tak ubah ekonomi, tak ubah politik. Nabi pergi pada ubah iman. Bila inside out, bila dalam berubah, yang luar berubah. Jadi ingat, kalau dia kata saya nak berubah, tunggu dulu, maknanya dia masalah iman. Selagi dia tak betulkan iman dia, jangan harap semayang dia betul, dan dia menganggap berubah tu satu benda, ingat, satu benda terpaksa ke? Berubah tu ialah cerita iman. Sama juga orang dah boleh pergi haji, kota dapat, duit tak pergi, duit ada, dia tak pergi, dia kata belum dapat seruan. Sebenarnya dia yang tak menyahut seruan, dia salahkan Allah pula. Okey? Jadi sebab tu kalau baru-baru ni kita cerita orang Palestin, nak bantu Palestin macam mana?
Bukan main lagi bertempik bantu nak bebaskan Masjid Aqsa. Masjid kat rumah pun tak pergi. Nak pergi bantu macam mana? Jadi hijrah ni ialah tadi Ustaz Fakar sebut jangan terlambat. Kalau anda terlambat nanti anda akan disambar oleh Mr. Tan. Setan sambar dulu. Jadi bila anda dikonquer oleh setan, nanti makin lama dia pegang anda, makin susah nak berubah. Makin susah nak berubah, makin lambat yang kita bimbang. Tunggu berubah, akhir sekali kita rebah masuk kubur. Tambah pula zaman sekarang, zaman penyakit yang Datuk sebut tadi, zaman sekarang dipanggil mautul faj'ah, mati mengejut. Mati mengejut satu fenomena akhir zaman. Yang kedua mari COVID pula. Yang kita sebut merentas negeri tak boleh, merentas negara tak boleh. Tapi merentas alam barzakh, hari-hari berlaku orang rentas. Allahu Akbar. Jadi jangan lambat, nanti kita akan terlambat dan tertinggal. Wallahu alam. Wallahu alam. Alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah. Hai. Yang hujung tu sentak tu. Rentas negeri tak boleh, rentas negara tak boleh. Yang boleh rentas adalah alam barzah tuan-puan yang dirahmati Allah. Itu sentak tuan-puan yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah, jangan lambat-lambat berubah. Takut lama-lama nanti kita rebah. Itu pun ayat-ayat yang boleh kita ambil pada malam ini sebagai keyword kita berpegang supaya kita ada kekuatan untuk terus berubah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pejam celik sudah sejam kita bersiaran pada malam ini dan kita juga berada di hujung rancangan sebenarnya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah terima kasih yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas atas penerangan perkongsian pada malam ini. Begitu juga kepada panel kita, jemputan kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof di atas perkongsian pada malam ini. Terima kasih huraian yang mantap daripada panel kita pada malam ini. Bolehlah diulang-ulang perkongsian ini tuan-puan. Sangat bermanfaat, sangat luar biasa, sangat menjentik hati kita untuk terus berubah jadi orang yang lebih baik pada tahun ini tuan-puan dirahmati Allah. Jadi terima kasih penonton, terima kasih Tuan Haji Arsyad kerana menaja program kita ini. Mungkin ada kata-kata yang terakhir daripada Tuan Haji Arsyad, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dayang Ahmad, terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim, terima kasih kepada Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof. Semoga kita semua dapat manfaat yang disampaikan hari ini dan insyaAllah untuk siaran seterusnya ialah pada 23 hari bulan 8 bersama Datuk lagi insyaAllah. Baik. Terima kasih Tuan Haji Arsyad atas informasi sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan lagi sekali di atas sokongan penonton kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada panel kita yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim, yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Zawawi Yusof. Jadi insyaAllah kurang lebih kami mohon maaf. Kita jumpa pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.